Bismillahirrahmanirrahim. Forum Remaja Penjana Minda kelas pertama. Forum Remaja Pencetus Minda Remaja Kritis. Forum Remaja Pencetus Minda Remaja Kreatif. Forum Remaja Penjana Kelahiran Generasi Berinformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum Malaysia Baharu. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, barisan guru yang sentiasa berkorban untuk kejayaan, barisan ahli panel jemputan dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua di alam maya dalam pertandingan Forum Remaja Peringkat Negeri Johor dan Negeri Melaka 2021 ini. Sidang hadir yang dihormati, sebelum saya perkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya selaku moderator pada hari ini. Saya Nurhazika binti Hazri dari Tingkatan 5 Ilik Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Muhammad Iskandar, Tangkak, Johor. Salam perkenalan buat semua. Hadirin sekalian, topik bicara kita pada hari ini berkisar tentang tema kesihatan, iaitu bertajuk cara-cara untuk mengekalkan nikmat sihat. Dalam meniti arus kemodenan berteraskan sains dan teknologi maklumat dalam industri 4.0 ini, faktor kesihatan masyarakat pada hari ini berada pada tahap yang membimbangkan. Hal ini kerana semakin hari masalah pelbagai penyakit semakin menular dalam kalangan masyarakat tanpa mengira usia tua ataupun muda. Penularan wabak COVID, penyakit 3 serangkai, demam denggi dan juga obesiti merupakan penyakit yang perlu diambil serius. Sidang hari sekalian, berdasarkan contoh yang lebih jelas, statistik telah menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-10 dengan memiliki pengidap diabetes seramai 3 juta orang, iaitu jauh lebih tinggi daripada jangkaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu WHO, iaitu kira-kira 800,000 orang menjelang 2025. Mendengarkan perkara ini membuatkan saya berasa begitu bimbang kerana sesungguhnya nikmat sihat itu tidak ternilai harganya. Baiklah sidang hadir, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam topik perbincangan, boleh kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu saudari ahli panel pertama, saudari Nurul Hanisa binti Jamahiri. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Alhamdulillah, dan yang seterusnya saya perkenalkan saudari ahli panel kedua, saudari Nurzeti Nabila Tasha Zamri. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik saudari pengerusi. Alhamdulillah, dan yang terakhir sekali saya perkenalkan saudari Nurul Ain binti Muharram, iaitu saudari ahli panel kita yang ketiga. Walaupun nampak pemalu, namun pastinya petah berbicara. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik sahaja. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan oleh ketiga-tiga ahli panel kita, kembali kita pada topik bicara kita, iaitu mengekalkan nikmat sihat. Sidang hadir yang dihormati, persoalan saya yang pertama pada hari ini akan saya tujukan untuk saudari ahli panel kita yang pertama. Saudari Hanisa, bolehkah saudari jelaskan apakah maksud perasaan nikmat kesihatan ini dan mengapakah kita wajar mengekalkan nikmat sihat? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Menurut Kamus Dewan, berkat dan nikmat bahawa maksud anugerah Allah Subhanahu Wa Taala atau kurniaan yang tidak ramai makhluk yang tahu menghargainya. Tafsir perkataan sihat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang juga dikenali sebagai WHO adalah keadaan sempurna fizikal, mental dan sosial yang tidak hanya ketika keadaan sakit. Kesihatan juga bermaksud kemampuan untuk meneruskan hidup dengan prospek positif. Bagi mana-mana organisma, kesihatan adalah satu bentuk homeostasis. Mengapa setiap individu perlu mengekalkan nikmat sihat? Tepuk dada, tanya diri. Bayangkan jika kita mempunyai nikmat sihat, kita akan dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit berbahaya. Kesihatan yang baik mampu membuat minda kita lebih terbuka untuk menjalankan urusan seharian tanpa sebarang masalah. Nikmat sihat juga akan menjimatkan wang kita kerana kita tidak perlu berjumpa doktor. Manakala badannya sihat akan memperoleh tenaga yang mencukupi untuk melaksanakan pelbagai aktiviti mental, fizikal,
sosial dan fisiologi. Yang paling utama, sekiranya sesebuah negara mempunyai rakyat yang sihat, negara tersebut akan menjadi lebih maju, aman dan harmoni. Setakat ini sahaja saudari pengerusi, saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Sidang hari ini sekalian, demikianlah tadi penjelasan tentang takrif nikmat sihat yang pada pandangan saya sangat terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel kita yang pertama. Seterusnya persoalan saya yang kedua, saudari Zeti, saudari ahli panel kita yang kedua untuk menjelaskan tentang persoalan apakah punca masalah kesihatan dalam kalangan masyarakat khususnya golongan remaja di Malaysia. Silakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, melalui pemerhatian dan kajian yang dijalankan, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan masalah kesihatan masyarakat dewasa ini. Antaranya ialah faktor pemakanan dan gaya hidup masyarakat di negara kita, terutamanya golongan remaja. Pemakanan seharian rakyat Malaysia banyak yang berteraskan goreng-gorengan dan bersantan, sekaligus hal ini menyumbang kepada pengumpulan lemak dalam badan. Masyarakat yang gemar menonton televisyen banyak menghabiskan masa di hadapan komputer, manakala ibu bapa yang bekerja cenderung memilih makanan segera sebagai saja ruji untuk anak-anak kerana mudah dan cepat. Hadirin sekalian pasti boleh membayangkan faktor-faktor di atas yang menyumbang kepada masalah obesiti boleh mengundang pelbagai kesan dan risiko seperti stres, penyakit kanser, perputaran tulang, serangan jantung dan diabetes. Sekian sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Zeti, ahli panel kita yang kedua yang menjelaskan tentang punca berlakunya masalah kesihatan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Teringat saya akan kata-kata punjaga Arab yang mengatakan orang yang memiliki kesihatan akan memiliki harapan dan orang yang memiliki harapan akan memiliki segalanya. Baiklah sidang hadirin, menurut kata-kata di atas, persoalan saya yang seterusnya untuk saudari ahli panel kita yang ketiga. Saudari Ain, apabila kita menyentuh tentang soal kesihatan ini, maka kita wajar mengamalkan gaya hidup yang sihat. Bolehkah saudari jelaskan mengapakah amalan gaya hidup sihat ini sangat penting? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Sahabat-sahabat sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, jagalah waktu sihatmu sebelum tiba waktu sakitmu, dan kata mutiara kesihatan ialah harta yang paling berharga dalam kehidupan, merupakan peringatan yang sangat penting. Ada baiknya saya terangkan maksud frasa gaya hidup sihat itu sendiri. Hadirin sekalian, gaya hidup sihat ialah satu amalan kehidupan yang membawa impak berfaedah kepada diri seorang, keluarga dan masyarakat. Contohnya, sikap tidak mudah marah, berfikiran positif dan tenang, menjaga kebersihan dan bersenam sangat penting untuk mengawal jangkitan penyakit. Apabila mengamalkan gaya hidup sihat, kita dapat mengekalkan kesihatan badan selain seluruh tubuh dalaman akan berfungsi dengan baik. Setakat ini sahaja saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih saudari Ain, ahli panel kita yang ketiga. Ya sidang hari sekalian, kita masih lagi mengupas tajuk mengekalkan nikmat sihat dan fokus bicara kita ialah cara-cara untuk mengekalkan nikmat sihat. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan bicara kita dengan membawa persoalan untuk saudari ahli panel pertama. Saudari Hanisah, apakah benar sesetengah pendapat mengatakan kamu ialah apa yang kamu makan? Silakan saudari untuk jelaskan tentang pernyataan tersebut. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin sidang dewan sekalian, kamu ialah apa yang kamu makan. Memang benar kata-kata ini. Mari kita fokuskan kepada lensa perbincangan yang mengaitkan kata-kata ini dengan kata kunci pertama kita, iaitu pengambilan makanan seimbang. Kebanyakan rakyat Malaysia menganggap pengambilan makanan seimbang ialah diet. Sebenarnya tanggapan masyarakat mengenai perkara tersebut adalah salah sama sekali. Hal ini kerana pengambilan makanan seimbang bermaksud pengambilan makanan oleh seseorang individu yang mengandungi semua nutrien dan vitamin yang diperlukan oleh tubuh badan.
Jika kita merujuk piramid makanan, pada tahun 2021 pembahagian pemakanan terbagi kepada beberapa bahagian mengikut keperluan makanan berdasarkan seorang manusia normal. Bahagian bawah piramid makanan merupakan makanan yang mengandungi mineral, vitamin dan serat, diikuti dengan makanan yang mengandungi karbohidrat, seterusnya makanan yang mengandungi protein dan terakhir bahagian atas sekali piramid makanan merupakan makanan yang mengandungi lemak. Piramid makanan juga merupakan panduan kepada pengguna dengan mengurangkan makanan yang mengandungi lemak di bahagian atas sekali seperti lemak dan gula. Oleh sebab itu, makanan yang mengandungi lemak perlu kita ambil dalam kuantiti yang sedikit berbanding makanan yang mengandungi karbohidrat yang perlu diambil dalam kuantiti yang banyak, kerana makanan seperti ini membekalkan tenaga kepada kita untuk menjalankan pelbagai urusan seharian. Contohnya, nasi, roti dan bijirin. Seorang ahli falsafah Yunani iaitu Socrates berkata, "Aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan." Tegasnya kita boleh kekal sihat dengan mengambil pemakanan seimbang setiap hari. Sekian, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudari Hanisa yang menjelaskan tentang pengambilan makanan seimbang bagi mengekalkan nikmat sihat tubuh badan kita. Namun saya tertanya-tanya, bagaimana pula dengan pandangan Saudari ahli panel kita yang kedua berkaitan cara-cara untuk mengekalkan nikmat sihat? Silakan Saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin yang saya muliakan, mari kita lebarkan lensa perbincangan dengan memperkatakan gaya hidup sihat di bawah kata kunci memudayakan aktiviti rekreasi dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kegiatan rekreasi merupakan aktiviti yang berfaedah terutamanya untuk mengisi masa senggang, merehatkan minda dan mengelakkan stres selain menyihatkan badan. Namun begitu, segalanya berubah akibat kemunculan COVID-19 dan kita hanya dapat melakukan aktiviti rekreasi di dalam rumah sahaja. Pada abad industri 4.0 ini, banyak tempat rekreasi sama ada bertemakan air, alas sekitar, gunung ganang, pulau dan sebagainya. Dengan adanya pusat rekreasi, anak muda atau remaja boleh menyertai aktiviti berkenaan dengan mendaftar diri dan menyertai program yang diajarkan seperti kursus berkayak, menyelam, jaga trekking dan sebagainya. Bagaimana kegiatan rekreasi ini dapat menyihatkan tubuh badan? Aktiviti rekreasi tersebut merupakan aktiviti mencabar. Sebelum melakukan aktiviti berkenaan, peserta selalunya diminta untuk melakukan aktiviti regangan agar seluruh sendi dan sistem kardiovaskular kita bersedia terlebih dahulu sebelum melakukan aktiviti berkenaan. Bahkan juga dengan adanya aktiviti regangan dan pemanasan badan, kadar pengaliran darah dan pergerakan jantung akan stabil sebelum peserta melakukan aktiviti yang berat. Selain itu, kelenjar endokrin dan kelenjar adrenalina akan merembeskan peluh yang mengandungi toksin untuk disingkirkan daripada badan. Oleh sebab itu, badan kita akan menjadi sihat dan sukar untuk dijangkiti patogen-patogen penyakit. Hal ini jelas menunjukkan aktiviti berrekreasi merupakan satu cara untuk kita mengambil gaya hidup sihat dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Seti ahli panel kedua yang menjelaskan tentang yang menjelaskan bahawa melakukan aktiviti rekreasi dapat merehatkan minda kita daripada berasyik bekerja. Baiklah sidang hadirin, sukan mampu melahirkan masyarakat yang sihat sejahtera. Baiklah, kini tiba giliran Saudari ahli panel ketiga, Saudari Ain untuk menjelaskan tentang pernyataan tersebut. Silakan Saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, mari kita meneruskan perbincangan dengan menggunakan minda pelajar kelas pertama membicarakan tentang aktiviti sukan sebagai amalan gaya hidup sihat. Sebagaimana kita maklum, remaja tidak lari daripada melakukan aktiviti sukan dalam kehidupan mereka. Sejajar dengan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia yang kini diubah namanya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang memperkenalkan program Satu Murid Satu Sukan yang mewajibkan setiap pelajar menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Hadirin hadirat sekalian, sejak 4 pelosok dunia dilanda virus COVID-19, masyarakat mengalami kekangan untuk melakukan aktiviti ke pusat rekreasi dan sebagainya. Namun, tiada alasan untuk kita tidak melakukan aktiviti bersukan kerana kita masih mempunyai pilihan untuk melakukan aktiviti dalaman. Sebagai misalnya, bermain permainan dam ular, bermain permainan sahibai dapat menyihatkan minda dan bermain permainan lompat tali yang dapat mengeluarkan peluh untuk menyihatkan badan. Bahkan juga, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 10% syarat kemasukan pelajar ke universiti
dengan pencapaian kokurikulum antaranya sukan dan permainan. Dengan bersukan, badan bukan sahaja dapat menjadi lebih sihat, malah otak akan menjadi lebih cerdas. Kebaikannya kepada pelajar, mereka tidak mudah berasa mengantuk ketika berada dalam kelas dan sudah pasti sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Peribahasa Arab ada berkata, minda yang cerdas lahir daripada badan yang sihat. Justeru, kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan aktiviti bersukan. Sekian sahaja kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih saudari Ain, ahli panel kita yang ketiga. Sidang hadir sekalian, kita pastinya sedia maklum bahawa setiap masalah akan ada jalan penyelesaiannya jika kita berusaha. Untuk mengekalkan nikmat sihat, maka kita perlulah rajin untuk berjumpa dengan doktor bagi mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan. Oleh itu, saya mohon penjelasan daripada saudari ahli panel kita yang pertama, saudari Hanisa untuk menjelaskan tentang penyataan di atas. Silakan saudari. Bertemu sekali lagi sidang dewan yang dihormati. Memang benar sudah terang lagi bersuluh bahawa pemeriksaan dan rawatan kesihatan adalah teras untuk memastikan tahap kesihatan kita sentiasa berada di bawah paras bahaya. Rakyat Malaysia perlu bersyukur kerana kerajaan terutamanya di bawah kelolaan Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa mengambil berat dengan menyediakan prasarana dan kemudahan kesihatan bertaraf dunia. Hal ini boleh kita lihat di pelosok dunia, terdapat pusat rawatan seperti klinik desa, klinik komuniti, hospital desa dan hospital besar yang sentiasa terbuka untuk dikunjungi oleh rakyat yang sedar akan kepentingan kesihatan mereka. Bahkan juga pengamal perubatan yang sedia merawat pesakit adalah dari lepasan universiti yang dikira berkhidmat di pusat rawatan daerah atau negeri agar setiap masyarakat mudah mendapat rawatan kesihatan yang berkualiti. Apabila kita melakukan rawatan kesihatan secara berkala, sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, perkembangan kesihatan kita dapat dipantau oleh doktor dengan sebaik-baiknya. Wallahualam, terima kasih. Saudari pengerusi, izinkan saya menyambung sedikit perkongsian saudari Hanisa tadi. Silakan saudari. Hadirin sekalian, saya memikirkan natijah rawatan kesihatan secara berkala cukup positif kerana pengesanan penyakit secara awal dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Secara langsung, pengesanan penyakit secara awal dapat menyelamatkan nyawa kerana kadangkala penyakit datang tanpa disedari, terutamanya penyakit 3 serangkai iaitu kencing manis, darah tinggi dan serangan jantung. Sebagai contoh, pesakit yang mengalami masalah kencing manis, para doktor berpengalaman akan menasihati mereka agar mengawal kaedah pemakanan yang sesuai dan sekiranya pesakit mengalami masalah diabetes yang kronik, suntikan insulin akan dilakukan untuk mengawal paras gula dalam badan. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Tegasnya, rawatan dan pemeriksaan sangat penting bagi memastikan kesihatan masyarakat dalam keadaan baik. Sekian, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Ain dan juga saudari Hanisa. Saya bersetuju dengan pandangan bahawa melakukan pemeriksaan kesihatan dari semasa ke semasa sangat penting. Hari ini sekalian, dalam Islam kita dituntut agar menjaga kebersihan dalam kehidupan. Namun mengapakah amalan ini dituntut dari segi aspek mengekalkan nikmat sihat? Saya mohon penjelasan daripada saudari ahli panel kita yang kedua, saudari Zeti. Terima kasih saudari pengerusi, ahli panel dan sedang hadirin yang dirahmati Allah. Memang benar Islam sangat menuntut kita agar menjaga kebersihan jika ingin kekal sihat, terutamanya menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal. Keadaan di dalam dan di luar rumah hendaklah bersih daripada sampah sarap dan tempat-tempat air bertakun. Perkara ini akan dapat menghapuskan tempat penyakit agent penyakit seperti lalat, tikus, nyamuk dan lain-lain. Dalam situasi mencegah penularan wabak COVID-19, penjagaan kebersihan sangat dititik beratkan. Setiap orang perlulah mengamalkan langkah kebersihan seperti menutup mulut dan hidung, menggunakan tisu apabila batu dan bersin dan membuang tisu ke dalam tong sampah. Selain kerana mencuci tangan, menggunakan air sabun atau bahan pencuci tangan.
Kita juga diingatkan memakai pelitup mulut dan hidung. Tegasnya, menjaga kebersihan diri dan persekitaran merupakan langkah asas untuk kita semua ke arah mencapai tahap kebersihan yang optimal. Sekian sahaja sidang hadirin. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Wassalam. Terima kasih Saudara Zeti, ahli panel kita yang kedua. Yang sidang hari sekalian, topik bicara kita pada hari ini telah diuraikan dengan baik sekali oleh ketiga-tiga ahli panel kita mengenai mengekalkan nikmat sihat. Dengan itu, sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, boleh kiranya dan wajarlah kita menggulungkan bicara kita terlebih dahulu. Saya persilakan saudari ahli panel kita yang pertama, Saudari Hanisa, untuk merumuskan bicara kita pada hari ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi kerana memberi peluang kepada saya untuk merumus bicara kita pada hari ini. Saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, saya berpandangan bahawa pengamalan gaya hidup sihat merupakan inisiatif kita sendiri. Jika kita ingin kekal hidup sihat, kita perlulah melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan. Misalnya mendaki gunung dan menyertai aktiviti-aktiviti sukan. Ini juga boleh mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan akal dan tubuh. Sekian sahaja hadirin sekalian, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudari Hanisa, ahli panel kita yang pertama. Sangat padat dan ringkas rumusan saudari itu. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi buat semua ahli panel jemputan kita yang sudi membicarakan topik pembincangan kita pada hari ini. Semoga forum ini dapat menjadi wadah melahirkan masyarakat yang cakna akan isu-isu kesihatan, selanjutnya memberikan ilmu pengetahuan tentang cara-cara untuk mengekalkan nikmat sihat. Harapan saya juga forum ini dapat dijadikan informasi bermanfaat buat sidang hadirin sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih buat semua sidang hadirin yang sudi mendengar topik pembincangan daripada kami. Semoga seandainya terdapat salah dan silap dari tutur kata, saya mohon kemaafan kerana sesungguhnya yang baik dan benar itu datangnya daripada Allah dan yang salah dan silap itu hadir daripada kesilapan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum Malaysia Baharu.